Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Hari ini seorang politikus sampah daripada Bersatu bakal berdepan untuk digantung selama 6 bulan sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Kerana terlalu berpolitik, kerana terlalu mencari isu untuk dipolitikkan di dalam parlimen. Akhirnya Wan Faizal akan berdepan untuk akan dirujuk ke jawatan khas sekiranya usul itu akan diluluskan yang akan dibuat pada hari ini. Yang lebih mengejutkan adalah tuduhan Wan Faizal ini ditujukan kepada penjawat awam. Yang bagi pandangan saya, tuduhan ini adalah satu tuduhan yang tidak berasas, dia tidak mempunyai bukti. Dan masalahnya adalah dia menuduh penjawat awam, yang mana penjawat awam ini tidak dapat memberi jawapan balas kerana beliau bukanlah ahli parlimen yang boleh datang ke parlimen untuk membuat jawapan balas kepada tuduhan yang dibuat oleh politikus sampah terpaling bijak sini daripada ahli parlimen macam ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda apakah kenyataan biadab yang dibuat oleh MP macam ini sehingga beliau membuat tuduhan sebegitu rupa. Jadi kalau kita lihat kabar ini, media ini menyatakan bahawa surat layang MAHB kerajaan bawa usul untuk gantung Wan Faizal 6 bulan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda untuk membaca bersama kenyataan media ini. Yang mana Jabatan Perdana Menteri esok hari ini akan membawa usul di Dewan Rakyat agar ahli parlimen Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal digantung daripada sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan. JPM membawa usul itu di atas tindakan Wan Ahmad Faizal yang membangkitkan surat layang ketika perbahasan Dewan Rakyat pada 1 Julai yang lalu berkaitan dakwaan ke atas seorang penjawat awam JPM dengan maklumat yang tidak disahkan. Usul itu antara lain menyatakan Yang Berhormat Machang telah mengeluarkan satu kenyataan dan dakwaan yang serius dan bertindak membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan. Maka dipersetujui bahawa Yang Berhormat Machang hendaklah digantung daripada perkhidmatan Majlis Mesyuarat dan Jawatan Kuasa Pilihan selama 6 bulan dari tarikh keputusan usul ini diluluskan. Menurut aturan urusan mesyuarat dan usul-usul Dewan Rakyat untuk hari ini, pada 1 Julai, Faizal memetik sepucuk surat yang menamakan seorang kaki tangan kumpulan wang simpanan pekerja sebagai dalang rancangan penjualan pegangan Malaysia Airport Holding Berhad. Menurut usul itu lagi, dengan membangkitkan surat itu serta kandungannya yang tidak disahkan, Wan Ahmad Faizal bukan sahaja memberi kesan buruk kepada individu tersebut, iaitu penjawat awam ini, tetapi kepada pegawai-pegawai lain ekoran tuduhan yang tidak berasas tersebut. Usul itu turut menyatakan ahli parlimen ketika berbahas tidak boleh menyebut kelakuan atau sifat sesiapa pegawai kerajaan kecuali tindakannya ketika melaksanakan tugas selaku penjawat awam. Seorang pegawai, Wan Ahmad Faizal berkata Ketua Pemuda Bersatu itu akan mengadakan sidang media sebaik saja selepas usul itu dibentangkan. Itu dia sahabat semua. Ini yang saya katakan, kerana terlalu riak berpolitik sehingga akan mereka mengabaikan hak penjawat awam yang sepatutnya tidak menjadi mangsa kepada permainan politik kotor, politik sempit, politik sampah seperti mana yang dilakukan oleh ahli parlimen macam ini. Dan hari ini sahabat semua, kita akan lihat bagaimana Dewan Rakyat bakal menjadi panas. Bergegar-gegarlah, berdegar-degarlah ahli-ahli parlimen daripada pembangkang untuk membelah ahli parlimen macam ini yang telah menghina penjawat awam, yang telah memperlekehkan dan membuat tuduhan yang begitu serius kepada penjawat awam di luar sana. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan sedikit update daripada geng-geng yang meroyan tidak tentu pasal, yang mengatakan Anwar gagal, Anwar seharusnya letak jawatan dan sebagainya.
Jadi geng ini sebenarnya pada hemat saya adalah mereka sedang ketakutan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Anwar. Ya, kita lihat ekonomi kita semakin memulih, kita lihat pelaburan semakin baik, ya, kita lihat inflasi kita lebih rendah ketimbang kerajaan PAS dan Bersatu 4.0 dengan 2.0. Mana satu lebih rendah sahabat-sahabat semua? Adakah 4.0 itu rendah ketimbang dengan 2.0 ketika hari ini kerajaan perpaduan dan PAS dan Bersatu 4.0 inflasinya? Pengangguran sangat tinggi ketika PAS dan kerajaan menjadi kerajaan perikatan. Hari ini ketimbang dengan ketika mereka menjadi kerajaan, ya, adakah pengangguran hari ini lebih serius ketimbang PAS dan Bersatu menjadi kerajaan? Tidak. Nilai ringgit, adakah nilai ringgit hari ini semakin memburuk, jatuh atau tidak? Tidak, sahabat semua. Semua itu adalah satu permainan politik persepsi yang cuba dilakukan oleh geng-geng yang meroyan tidak tentu pasal ini. Karena itu mereka membuat satu sidang media kemarin, kononnya Anwar, ya, demo anti Anwar akan diadakan di Tambun, Permatang Pau dan juga Kuala Lumpur. Ini antara geng-geng yang meroyan yang menyatakan kononnya mereka akan mengadakan satu perhimpunan anti kerajaan yang dinamakan Selamatkan Malaysia 2.0 yang akan diadakan di 3 lokasi. Ia akan bermula di kawasan Parlimen Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Tambun 27 Julai, di Permatang Pau 31 Ogos dan 16 September di Ibu Negara di Kuala Lumpur. Jadi perhimpunan ini mereka namakan Selamatkan Malaysia. Ramai rakyat di luar sana, warga maya, netizen menganggap bahwa perhimpunan ini sebenarnya, ya, bukanlah Selamatkan Malaysia, tetapi sekadar untuk menyelamatkan anak menantu pemimpin-pemimpin mereka yang berdepan dengan pelbagai skandal, pendakwaan, rasuah, salah guna kuasa, penipuan secara terang-terangan. Contohnya seperti menantu kepada Hadi Awang, menantu Muhyiddin yang melarikan diri dan Muhyiddin sendiri didakwa dalam skandal Jana Wibawa, ya, anak kepada Ketua Pembangkang yang sedang pendakwaan, 2 pendakwaan antaranya adalah menipu invoice berkaitan dengan minyak paket, minyak masak bersubsidi, sahabat-sahabat semua. Dan banyak lagi lah, ya, pemimpin-pemimpin kanan daripada Bersatu seperti siapa itu, lupa sudah nama dia. Yang penting mungkin penyakau itulah, saya pun lupa, tidak ingat nama dia, sahabat-sahabat semua. Jadi bagi saya, apa yang mereka sedang lakukan ini sebenarnya sekadar untuk menutupi segala skandal-skandal yang sedang berlaku dalam negara kita, melibatkan pemimpin-pemimpin, menantu-menantu, anak-anak kepada pemimpin daripada Parti Bersatu dan juga Parti PAS ini. Anak kepada Menteri Besar Polis juga sedang didakwa, dan Menteri Besar Polis sebelum ini direman, ditahan dan dilepaskan atas jaminan SPRM. Dan mungkin, ya, SPRM mengatakan mungkin juga beliau akan dipanggil dalam masa terdekat untuk siasatan lanjut. Jadi ini antara perkara yang mereka lakukan. Ya, kononnya mereka lakukan ini kerana rakyat dibebani dengan kenaikan harga barang yang melampau dan kos sara hidup yang melambung tinggi. Itu antara konon alasan yang mereka lakukan. Kalau kita lihat, sahabat semua, ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan, adakah rakyat, ya, adakah harga barang tidak naik? Adakah kos sara hidup tidak melambung tinggi? Jadi ini adalah satu persepsi yang sedang dimainkan oleh geng-geng walantit ataupun geng-geng pentaksub ataupun geng-geng kaki fitnah penghasut rakyat, ya, seperti mana yang dibuat, ya, individu-individu yang terbabit ini seperti aktivis Cikgu BAD, siapa lagi? Banyaklah, ya, antara mereka. Yang pada pandangan saya, mereka lakukan ini kerana mereka begitu terdesak sekali, sahabat-sahabat semua, untuk mencari isu. Ya, hari ini bukan saja pakar-pakar ekonomi di dalam negara kita, tetapi pakar-pakar ekonomi juga mengiktiraf ataupun menaik tarafkan rating, kredit rating negara kita. Dan mereka yakin, ya, ekonomi negara kita berada pada landasan yang tepat, toput pula, ya, yang tepat. Seperti mana kenyataan beliau, bagaimana kerajaan mengawal ekonomi kita dengan baik,
ya, sehingga pelaburan naik, ya, KDNK kita mencapai lebih tinggi daripada yang diramal oleh pakar-pakar ekonomi di dalam negara kita, dan banyak lagi, ya, signal-signal positif yang sedang berlaku. Tetapi pembangkang hari ini, cyber trooper daripada pembangkang, ya, seperti Cikgu Bat dan geng-geng mereka menganggap kerajaan ini gagal. Kerana apa, sahabat semua? Kerana satu, kerana wang ringgit, kerana mereka perlukan duit, dan juga mereka mahu menjatuhkan Anwar kerana ketakutan mereka kepada pentadbiran hari ini yang sedang menunjukkan signal positif kepada negara kita. Mereka takut apabila kerajaan hari ini berjaya, ya, memulihkan ekonomi kita khususnya. Mereka takut rakyat ini akan memberikan sokongan sepenuhnya kepada kerajaan ini. Kerana itu, sahabat semua, pada hemat saya, mereka memulakan langkah politik sempit, politik kotor, politik persepsi kononnya hari ini kerajaan gagal. Hakikatnya, sahabat semua, mana satu yang Anda percaya? Cakap-cakap daripada cyber trooper pembangkang yang kita tahu mereka adalah geng-geng pengkhianat, mereka adalah geng-geng kaki fitnah, penghasut, ketimbang dengan pakar ekonomi, ya, pakar penganalisis daripada luar negara yang melihat negara kita berada pada landasan yang tepat. Jadi, ya, Anda boleh berikan komen ataupun pandangan Anda jika Anda setuju dengan saya ataupun tidak. Ya, Anda boleh berikan. Yang walau confirmlah tidak setuju. Ya, mereka sudah dibutakan. Ya, mereka sudah memekakkan telinga mereka untuk melihat perkara yang sedang berlaku di dalam negara kita. Jadi, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.